Memaafkan itu membuat kita bahagia. Saat bahagia, membuat tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Hal ini yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Masya Allah, gitu. Riko, kok dibuka? Arya kan sudah baik, jadi aku nggak butuh ini lagi. Aduh. Riko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin. Ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini saya akan memberikan sedikit tazkirah ringkas mengenai memaafkan untuk sebuah ketenangan. Setiap manusia tidak akan pernah lari daripada melakukan kesilapan. Jadi, apakah itu maaf? Maaf ialah satu ungkapan yang sering didengar oleh pelaku yang melakukan kesalahan, menggunakan ungkapan seperti maaf, saya minta maaf ataupun sorry untuk mereka menebus kesalahan mereka kepada seseorang individu. Jika seseorang yang mulia yang bersifat pemaaf, dia ini bukanlah di kalangan orang yang biasa-biasa, malah dia ini adalah orang yang luar biasa dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang seperti ini, jika ada orang melakukan kesalahan kepada dirinya, dia tetapi tidak datang meminta maaf, dia memaafkan sahaja kerana dia percaya apabila di akhirat kelak orang yang membuat salah kepada dirinya akan datang dan meminta maaf di sana nanti. Jika kita tidak memaafkan orang lain, hidup kita tak akan tenang. Kehidupan dalaman kita tak akan tenang. Kita diibaratkan seperti mengayuh basikal, tetapi setiap masa kita hanya mengenakan brek. Jadi ia akan melambatkan, mengecewakan, malah agak sukar untuk kita maju ke hadapan. Baiklah, poin yang pertama, mudah atau sukar memaafkan. Memberi kemaafan itu sememangnya merupakan hak seseorang individu. Ada sesetengah orang, dia bersifat pemaaf, mudah sahaja memaafkan dan mudah sahaja memberi kemaafan kepada seseorang walaupun dirinya sudah dikhianati dengan sebesar-besar pengkhianatan. Malah, ada juga sesetengah yang lainnya pula yang bersifat ego, yang sukar untuk mereka memberi kemaafan walaupun dah berkali-kali orang itu datang meminta maaf kepadanya. Tidak dinafikan lagi, memaafkan ini tidak semua orang yang sanggup menebalkan muka, tidak semua orang yang sanggup mengakui kesilapan mereka. Dan menjadi seorang pemaaf ini tidak semua orang yang sanggup berkata aku sudah memaafkan kau, walaupun kau belum datang meminta maaf lagi kepada aku. Tidak semua. Apabila seseorang itu berada dalam situasi yang agak berat, contoh situasi pembunuhan, jadi maaf itu agak sukar dan agak beratlah untuk mereka ungkapkan, dan kerana maaf ini harganya tidak ternilai dan amatlah mahal. Baiklah, poin yang kedua, memaafkan untuk ketenangan jiwa. Pernah tak kita terfikir kita ni akan dapat satu jenis perasaan yang kita tidak akan pernah raih sendiri, dengan hanya mengungkapkan
memaafkan orang dengan ikhlas, maka saat itulah Allah ni hadirkan kita satu perasaan yang tidak akan pernah kita dapat sendiri. Sebab itulah kita kena tanya sama hati kita, betul ke kita ni sudah memaafkan orang dengan ikhlas? Jika kita ada sedikit je virus dendam dalam hati kita, kita tidak akan mendapat ketenangan jiwa itu. Apabila amarah ni dah merasuk ke dalam jiwa kita, dan automatik kita akan mendorong kepada sifat bakhil untuk memaafkan. Terkadang kita ni lupa bahawa kita ni insan biasa, manusia biasa yang tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Dan kita ni cenderung lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat pemaaf. Jadi, taraf apalah kita yang sebagai hamba ini untuk membiarkan pelaku kesalahan itu mencebis kemaafan daripada kita. Dalam firman Allah, surah An-Nur ayat 20, Allah ada menyatakan, dan hendaklah mereka ini memberi kemaafan dan memaafkan dengan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Maka sebelum kita tidak ingin memaafkan orang, kita berfikirlah sejenak bahawa dengan mengungkapkan kata-kata maaf ini, kita tidak mengeluarkan sedikit harta wang ringgit pun kepada orang yang melakukan kesalahan itu. Baiklah, poin yang terakhir iaitu poin yang ketiga. Bagaimanakah cara untuk kita mengikhlaskan hati kita untuk memaafkan orang? Memaafkan itu memanglah agak sukar, memanglah agak berat. Apatah lagi jika kita ingin melupakan. Tetapi kita mestilah ingat bahawa memaafkan itu tidak semestinya melupakan. Jadi cukup dengan hanya memaafkan dan memberikan peluang kedua sahaja. Yang lain tu kita serah je kepada Allah. Dan kita ni tidak perlu pun melupakan kesalahan mereka, kerana kita ni hanyalah manusia biasa. Dan kita cubalah untuk bermuhasabah diri. Kita cuba listkan apa yang kita dapat jika kita memaafkan, dan apa yang kita dapat jika kita tidak memaafkan orang. Sebagai contoh, jika kita tidak memaafkan orang ni, kehidupan kita, dalaman kita tidak akan tenang. Kita akan rasa diri kita macam ada sesuatu benda yang tak kena, macam ada sesuatu benda yang tidak dapat menyelesaikan. Kita akan rasa cepat nak marah, rasa macam ego kita makin tinggi, dan kita bersifat dendam dengan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan berbalik pula jika kita ni suka memaafkan orang, kerana ada dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 133 dan 134 yang menyatakan bahawa memberi kemaafan itu akan dapat ganjaran syurga di sisi Allah. Siapa yang tak nak syurga kan? Jadi maksud di sebalik ayat-ayat itu, pada akhirnya kita mestilah memberi kemaafan kepada orang. Amatlah rugi jika kita tidak memaafkan orang, dan amatlah beruntung jika kita memaafkan orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri.